Salam sejahtera, saya ucapkan. Nama saya Rafael Felix Sujatin dan ambilan option dari Kelab PJ. Dan sekarang saya akan membentangkan mengenai aspirasi dan juga hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Marilah kita bahas dan membincangkan mengenai tajuk tersebut. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, mari kita kenali apakah itu PPM. PPM merupakan singkatan bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ia merupakan sebuah usaha daripada kerajaan kita bagi meningkatkan sistem pendidikan di dalam negara kita, iaitu Malaysia. Ia bertujuan agar negara kita Malaysia untuk berada di kedudukan sepertiga teratas di dalam sistem pendidikan terbaik di dunia. PPM, maksud saya PPPM, ia ditubuhkan bagi menilai prestasi dan mengambil kira pencapaian lampau untuk dibandingkan dengan tanda aras antarabangsa. So di sini kita faham bahawa PPM ni tujuan utamanya adalah untuk memastikan pendidikan dalam Malaysia ni adalah setanding dengan pendidikan dalam sistem jika dibandingkan dengan sistem pendidikan antarabangsa. Terdapat 3 gelombang dalam PPPM, iaitu pada gelombang pertama, ia memfokuskan pada peningkatan kemahiran asas murid, literasi dan numerasi. Kedua, ia memastikan akses kepada pendidikan yang berkualiti. Ketiga, ia memperkasakan kepimpinan sekolah dan kualiti guru. Akhir sekali, ia meningkatkan kecekapan sistem penyampaian pendidikan. Dan gelombang pertama ini berlangsung selama 3 tahun, iaitu daripada tahun 2013 sehinggalah 2015. Pada gelombang kedua pula, ia bermula pada tahun 2016 sehinggalah pada tahun 2020. Pada fasa ini, ia lebih memfokuskan untuk menambah baik sistem pendidikan berdasarkan kejayaan pada gelombang pertama. Seterusnya, ia memberikan lebih fleksibiliti kepada sekolah untuk inovasi dan peningkatan prestasi. Tambahan pula, ia memperkukuhkan peranan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pendidikan. Dan akhir sekali, pada gelombang kedua, ia menyediakan lebih banyak sokongan kepada sekolah berprestasi rendah. Pada gelombang yang terakhir, itu gelombang ketiga, iaitu yang akan berakhir pada tahun ini, iaitu pada tahun 2025, yang bermula pada tahun 2021, ia menjadikan sistem pendidikan Malaysia setanding dengan standard antarabangsa. Seterusnya, ia juga memastikan keberkesanan sistem pendidikan secara menyeluruh. Tambahan pula, ia meningkatkan daya saing pelajar untuk menghadapi cabaran global dan akhir sekali mengukuhkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Antara contoh yang kita boleh ambil pada zaman sekarang, mengukuhkan penggunaan teknologi dalam pendidikan ini adalah seperti penggunaan Google Classroom ataupun platform-platform yang sedia ada seperti yang disediakan oleh Google ataupun syarikat-syarikat Webex. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, mari kita fahami apakah itu maksud aspirasi. Apakah itu aspirasi? Menurut pengertian, aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat ataupun cita-cita. Dalam pengertian lain, aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa hadapan. Definisi aspirasi adalah keinginan dan harapan individu
terhadap suatu prestasi atau suatu keberhasilan. Sekarang kita akan membincangkan tentang 5 aspirasi pendidikan. Mari kita mulakan. Okey, sekarang kita akan bincangkan tentang 5 aspirasi dalam pendidikan. Terdapat 5 perkataan di dalam aspirasi pendidikan ini, iaitu pertama, akses, kedua, kualiti, ketiga, equity, keempat, kecekapan, dan akhir sekali, iaitu kelima, iaitu perpaduan. Marilah kita bincangkan dan fahami apakah maksud bagi setiap perkataan yang ada di sini. Pertama sekali, iaitu akses. Akses kepada apa? Iaitu akses kepada kejayaan. Pendidikan untuk semua, di mana setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mempunyai hak untuk mendapatkan akses yang sama kepada pendidikan berkualiti untuk mencapai potensi masing-masing. Ia bermaksud semua golongan di dalam negara kita, terutama sekali pada golongan kanak-kanak, adalah layak untuk mendapatkan pendidikan secara formal tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, di mana golongan yang kurang bernasib baik pun juga dapat untuk memperoleh pendidikan. Seterusnya, iaitu kualiti. Kualiti standard antarabangsa, di mana sistem pendidikan perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda aras sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS telah muncul sebagai satu instrumen perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan. Ketiga, iaitu equity. Equity terhadap siapa? Iaitu equity untuk semua murid. Sebagai contoh, iaitu penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender, dan tempat akan dapat memastikan hak kesaksamaan pendidikan untuk semua. Sistem pendidikan akan giat menyokong mobiliti sosial dengan menyediakan sokongan tambahan kepada mereka yang kurang bernasib baik bagi memastikan latar belakang murid tidak menjadi penentu kejayaan hidupnya. Keempat, iaitu kecekapan. Pelaksanaan berkecakapan tinggi, di mana keberhasilan murid merupakan indikator utama kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Sistem yang disediakan untuk sumber dan sokongan kepada sekolah memainkan peranan yang amat besar dan penting dalam menentukan tahap prestasi sekolah yang membolehkan guru untuk memberikan tumpuan yang lebih kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Dan akhir sekali, iaitu perpaduan. Perpaduan itu memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sebagai contoh, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Kesefahaman yang terbina akan terjalin perpaduan, seterusnya membentuk identiti nasional. Perpaduan menjadi salah satu faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu yang seimbang dan harmoni. Sekarang kita akan membincangkan tentang 6 aspirasi murid. Ayo. Baiklah, sekarang kita akan bincangkan tentang 6 aspirasi murid. Pertama sekali, itu pengetahuan. Kedua, kemahiran dwibahasa. Ketiga, kemahiran kepimpinan. Keempat, kemahiran untuk berfikir. Kelima,
identiti nasional, dan akhir sekali, yang itu keenam, etika kerohanian. Mari kita bincang. Baiklah, pertama, yaitu pengetahuan. Apakah ini? Pengetahuan adalah setiap murid hendaklah mempunyai keupayaan literasi dan numerasi selengkapnya bagi memenuhi kemahiran hidup asas mereka. Kedua, itu berkaitan dengan kemahiran memimpin. Dalam golongan belia, mereka hendaklah berhempas pulas bagi membentuk personaliti kepimpinan yang signifikan, kerana mereka merupakan sebuah aset yang sangat unggul bagi mengisi keperluan kepimpinan negara bagi tujuan kelangsungan pembangunan. Ketiga, iaitu kemahiran berfikir. Kenapa kemahiran berfikir? Kerana para murid perlulah belajar cara untuk memiliki ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka, iaitu dengan menerapkan rasa ingin tahu dan mengamati pembelajaran sepanjang hayat, bagi memberikan mereka untuk merangkaikan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baru. Maksudnya di sini mereka dapat melakukan satu pembaharuan berdasarkan ilmu yang mereka telah perolehi pada masa melalui pengalaman-pengalaman mereka yang sebelum ini. Dan setiap pelajar perlulah menguasai kemahiran kognitif, termasuklah penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Keempat, identiti nasional. Rakyat Malaysia hendaklah mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah berpegang teguh kepada prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap pelajar perlulah berbangga kerana dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira agama, etnik ataupun sosioekonomi. Semangat patriotisme hendaklah dipupuk dalam sanubari murid masing-masing dengan memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama demi masa depan negara. Kelima, iaitu kemahiran bahasa. Pertama sekali, bahasa. Setiap kanak-kanak hendaklah menguasai sekurang-kurangnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Kedua, penguasaan, di mana tahap penguasaan bahasa perlulah diterapkan selepas tamatnya persekolahan. Murid hendaklah berusaha menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja maupun di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kerana kita faham bahawa dalam negara kita wujudnya komuniti-komuniti yang terdiri daripada pelbagai kaum. Misalnya, kaum India, kaum Cina dan juga kaum Melayu dalam negara kita. Maka kita boleh menggunakan bahasa-bahasa ini untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Misal kata, seorang murid yang berbangsa Melayu ingin berkomunikasi dengan seorang murid berbangsa India, maka mereka boleh menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara di sini untuk berkomunikasi dan memahami antara satu sama lain. Dan akhir sekali itu hasrat. Dan itu Kementerian menghasratkan semua murid untuk memahami bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Sama seperti yang saya katakan tadi, iaitu murid tidak tidak hanya boleh mempelajari dua bahasa, itu mereka juga dibenarkan untuk mempelajari lebih daripada satu. Mereka juga boleh mempelajari bahasa Tamil, bahasa Cina dan juga pelbagai lagi bahasa yang ada
bagi memudahkan mereka untuk berkomunikasi antara satu sama lain di dalam komuniti serta dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan akhir sekali, dalam aspirasi murid adalah etika kerohanian. Ia bermula dengan pemupukan, di mana sistem pendidikan sebenarnya bertujuan untuk menanamkan etika dan spiritual dalam setiap pelajar agar dapat menghadapi tantangan di masa mereka sudah dewasa. Penyelesaiannya adalah dengan mereka mereka dapat menyelesaikan masalah konflik dengan harmonis, membuat pertimbangan yang bijak, memegang prinsip saat berada dalam situasi yang kritis, serta berani melakukan tindakan yang benar. Ini adalah dengan memastikan mereka melakukan perkara yang benar meskipun mereka berada dekat keadaan yang orang kata kritikal, di mana mereka masih rasional dalam membuat sebuah keputusan. Dan akhir sekali, sebagai benteng, itu mampu menjadi benteng kekuatan untuk menempuh cabaran pada abad ke-21. Penerapan ini diberikan kepada satu set prinsip yang terdiri daripada kerohanian, integriti, dan juga tanggung jawab sivik. Okey, sekarang kita akan bincangkan tentang kesan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia terhadap guru berjiwa pendidik. Kesan pertama iaitu pembangunan profesionalisme, di mana guru harus berani menerka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan juga teknik pengajaran yang berkesan. Hal ini bagi memastikan diri mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi, bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Perkara ini secara tidak langsung dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang mendorong setiap murid mampu untuk mencetuskan idea baharu dan berupaya menyelesaikan masalah. Kedua, itu kemahiran teknologi. Guru hendaklah menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran, dan pembelajaran, serta teknologi untuk memudahkan cara dan mencetuskan pengalaman pembelajaran, kreativiti, dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Tambahan pula, guru perlu menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks dan membangunkan pengetahuan serta kemahiran dalam penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi, iaitu TMK. Kesan seterusnya adalah mempunyai wawasan, di mana guru perlulah memiliki satu wawasan yang sangat unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi, dan juga mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan juga kemenjadian seseorang murid. Keempat, menjadi sebagai suri teladan. Guru hendaklah menjadi suri teladan yang baik untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid. Kemusnahan alam sekitar memberikan impak globalisasi hinggalah kepada konflik pembangunan merupakan satu cabaran yang bakal dihadapi oleh generasi muda pada hari ini. Selain daripada menjadikan diri guru ni sebagai seorang suri teladan kepada murid, guru juga harus berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kurikulum, serta aspek pembangunan sahsiah murid. Dan akhir sekali, kesan
terhadap pengurusan pengajaran dan juga pembelajaran. Guru mestilah mempunyai keupayaan untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Bagi mencapai kecakapan dalam pengurusan pengajaran dan juga pembelajaran, guru mestilah mempunyai kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan, dan akhir sekali itu penilaian agar potensi dan juga pencapaian murid dapat dikembangkan. Anda masih bersama saya? Baiklah, sekarang kita akan membincangkan tentang 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ayo! Sekarang kita akan masuk kepada 11 anjakan dalam pendidikan. Baiklah, sekarang sini kita mulakan dari anjakan pertama. Anjakan pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan bertaraf kualiti antarabangsa. Kedua, anjakan kedua itu kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris perlulah dikuasai oleh setiap murid dan menggalakkan para pelajar ni untuk mempelajari bahasa tambahan. Seperti yang kita tahu tadi dalam aspirasi murid, kita menggalakkan mereka dalam kemahiran dui bahasa. Itu tidak semestinya hanya dua, itu mereka boleh mempelajari lebih bahasa. Sebagai contoh, bahasa selain daripada bahasa Inggeris dan juga BM, bahasa Melayu, mereka juga boleh mempelajari bahasa Tamil dan juga bahasa Cina. Anjakan ketiga adalah melahirkan rakyat yang mendalami nilai. Ini berhubung kait dengan etika kerohanian, di mana seorang murid tu perlulah menerapkan nilai-nilai seperti nilai rasional dalam melakukan sebuah keputusan. Anjakan keempat iaitu mentransformasikan profesion perguruan untuk menjadi profesion pilihan. Di sini memberikan fokus agar generasi-generasi muda, terutama sekali murid-murid, untuk menganggap bahawa profesion perguruan ini merupakan sebuah profesion yang menjadi satu target utama mereka, matlamat utama mereka. Kerana mereka menganggap bahawa profesion perguruan ini adalah profesion yang sangat mulia. Anjakan kelima iaitu menerapkan kepimpinan berprestasi tinggi, di mana mereka boleh ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan keenam, mengupayakan JPN, PPD dan juga sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Sebagai contoh, keperluan dari segi mungkin dari aspek kewangan ataupun dari aspek kepimpinan. Anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, di mana para guru, terutama sekali guru-guru selepas era 2020, perlulah menggunakan aplikasi TMK dalam pengajaran mereka. Sebagai contoh, menggunakan komputer ataupun pelbagai aplikasi yang ada di dalam internet. Anjakan ke-8 itu mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan terakhir, itu anjakan ke-11, itu meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara meluas.
Baiklah, kesimpulan. Secara keseluruhannya, iaitu PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hinggalah 2025, merupakan sebuah inisiatif komprehensif untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara agar lebih berkualiti, inklusif dan juga berdaya saing di peringkat global. Melalui pelaksanaan 3 gelombang secara berperingkat itu, PPPM memberi tumpuan kepada peningkatan kemahiran asas murid, pengukuhan kepimpinan sekolah dan kualiti guru, serta penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dengan usaha yang berterusan, pelan ini diharapkan dapat melahirkan model insan yang berilmu, berkemahiran dan bersedia untuk menghadapi cabaran di masa yang akan datang. Sekian itu sahaja daripada saya. Semoga ilmu yang dikongsikan ini bermanfaat serta dapat digunakan dalam masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.